Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Hadi bin Burhan, pensyarah bagi kursus dakwah dan pendidikan. Nama saya Alia Rashika binti Saari, bernombor metrik di 20120097542. Kod khusus HID 3013, dakwah dan pendidikan. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya akan membuat satu video berkaitan ulasan berkenaan buku yang dibaca, iaitu yang berjudul Travelog Dakwah Meniti Hari Esok, yang dikarang oleh seorang profesor dan juga pensyarah UiTM Johor yang bernama Muhammad Kamil Ibrahim, yang sebelum ini ia merupakan penulis bestseller Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman, dan ianya merupakan kesinambungan buku. Buku ini diterbitkan pada tahun 2009. Buku ini terdapat 154 muka surat dan terdiri daripada 32 bab. Secara ringkasnya, di dalam buku ini menceritakan tentang pengalaman Prof. Muhammad Kamil Ibrahim dalam mencari jalan mendekatkan diri dengan Allah dan bagaimana mahu menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kenapa saya mengatakan sebegitu? Kerana hampir kesemua kisahnya diulang-ulang frasa berdakwah kepada diri demi untuk mengajak yang lain. Maka apabila diri boleh berterusan dengan perkara-perkara yang bersifat syariah compliance, insya-Allah kesannya bukanlah kepada kita seorang sahaja. Setelah selesai membaca buku ini, sedikit sebanyak membuatkan saya begitu tersentuh dengan kata-kata penulis kerana terasa sama kesusahan, kesungguhan, kerisauan dan kejujurannya yang ditulis penulis memang amat menarik minat orang yang membaca. Antara salah satu kisah yang saya amat kagumi iaitu pengakuan penulis tanpa segan silu menceritakan kejahilan beliau ketika mana beliau yang masih berumur 40 tahun tetapi gagal dalam membaca Al-Quran. Tetapi dengan keazaman beliau yang tinggi, Allah menunjukkan jalan bukan setakat mempelajari, membaca Al-Quran. Bahkan beliau dijemput menjadi tetamu Allah di kota suci Mekah. Dengan pengakuan penulis ini, boleh dikatakan ianya merupakan kelemahan dirinya. Tetapi beliau sedar dan berusaha untuk mencari jalan yang benar tanpa mengira usianya. Saya sendiri tidak pasti sekiranya kalau saya di tempat beliau, adakah saya sekuat dan seberani beliau dalam membuat pengakuan. Ada ketikanya ia seakan memberi tamparan kepada saya apabila Prof. Muhammad Ibrahim Kamil mengatakan mengenai ilmu tanpa amal. Ianya seperti saya ada ilmu tapi saya kurang mengamalkan. Saya boleh memahami sebahagian ayat-ayat Quran. Saya faham perselisihan pendapat untuk sesuatu hukum. Namun saya memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Tidak mahu mendalami tafsiran dan maksud sepenuhnya ayat-ayat ini. Mungkin itu bukan ilmu tapi setakat pengetahuan. Maka bila pengetahuan hanya kekal sebagai pengetahuan, ia mungkin tidak dapat menolong kita untuk beramal. Ini hanyalah kesimpulan saya berdasarkan apa yang telah saya alami. Tapi akhirnya saya sedar pengetahuan itu adalah alat untuk saya memahami amalan ibadat saya. Jadi di sini saya ingin mengatakan sekiranya kita mempunyai walaupun sedikit mana pun ilmu itu, maka amalkanlah dalam kehidupan dengan mengamalkan atau berkongsi dengan orang lain. Di samping itu, buku ini juga menceritakan sikap kesabaran seorang isteri mendidik seorang suami untuk mencari keredaan Allah. Membaca daripada pengalaman Profesor Muhammad Kamil Ibrahim ini, isterinya sentiasa mengingatkan suaminya untuk melaksanakan amalan ibadah dengan bersungguh-sungguh seperti solat tahajud, puasa sunat dan membaca Al-Quran. Ianya bukanlah sepanjang masa tetapi dalam sehari ataupun seminggu, jangan tinggalkan untuk melaksanakan, supaya apabila kita sering melakukan sesuatu perkara, maka insya-Allah ianya akan menjadi kebiasaan untuk melakukan. Dengan ini membuatkan saya sendiri terfikir
betapa banyak amalan ibadah yang umat Islam sekarang terlepas pandang, termasuklah saya sendiri. Penulis juga menceritakan bagaimana beliau berkelulusan PhD, tetapi atas dasar keberanian ingin mempelajari Al-Quran, beliau tetap mencari tok guru untuk membimbing beliau. Beliau berjumpa ustaz yang membimbing beliau, seorang yang lebih muda dan merupakan daripada sekolah pondok. Beliau tidak malu untuk mempelajarinya, dan ini menunjukkan kesungguhan dalam mempelajari Al-Quran sangat bagus, kerana kita sebagai umat Islam sememangnya perlu mencari dan mempelajari Al-Quran. Selepas membaca kisah beliau dengan guru Al-Qurannya, mungkin ada yang akan memeranjatkan semua, tetapi bila difikirkan semula secara rasionalnya, biasanya perkara seperti ini sering kali terjadi. Maka sekiranya kita seorang yang berpangkat tinggi ataupun tidak kira berapa umur pun, janganlah malu untuk berdakwah dalam memperbaiki diri kepada yang lebih baik. Selain itu, Prof. Muhammad Kamil sentiasa mengingatkan supaya sentiasa mengadu dan meminta pertolongan kepada Allah. Diselitkan sekali dakwahnya dengan kawan dan pelajar-pelajarnya dengan mengatakan jawatan tinggi adalah anugerah Allah. Ia juga satu tanggungjawab dan satu amanah besar daripada Allah. Mungkin benar kita adalah manusia bijak, pandai, berdisiplin, gigih, berusaha dan berhak mendapat jawatan-jawatan yang disandang. Tetap ingatlah, semua rezeki dan ajal maut di tangan Allah. Maka hakikat sebenar ia hanya dapat disempurnakan dengan izin Allah. Allah boleh memberikan rezeki pada sesiapa yang dikehendaki, malah boleh menariknya kembali pada bila-bila masa sahaja. Jadi kita mestilah sentiasa bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita sampailah sekarang. Saya juga tertarik dengan ayat penulis yang mengatakan sebagai ketua, beliau berkuasa mengatur tahap kepentingan atau keutamaan menjalankan sesuatu tindakan. Sebagai contoh, ketika dalam mesyuarat, beliau akan menangguhkan seketika apabila mendengar azan zuhur masuk dan akan mengajak kesemua stafnya bersembahyang berjemaah di masjid. Di sini boleh disimpulkan, walaupun sesibuk mana pun kita mestilah mengutamakan perkara yang wajib dahulu. Dengan itu, setiap apa yang kita lakukan insya-Allah akan diberkati Allah. Secara keseluruhannya, ianya boleh dimiliki oleh saya dengan apa yang diceritakan oleh Prof dari awal sehingga akhir buku ini adalah satu cerminan pada diri kita sendiri. InsyaAllah saya dapat menghayati setiap isi kandungan buku ini dengan sebaiknya. Maka dengan sendirinya hati kita akan terdetik untuk dekatkan diri dengan Tuhan, yang sememangnya kita mestilah tinggalkan apa yang dilarang dan laksanakan apa yang diperintahkan. Akhir kata penceritaan bersahaja yang disampaikan secara tidak langsung oleh penulis mencabar minda kita supaya bersama-sama menyumbang dalam usaha meneguhkan lagi kefahaman berhubung Islam di mana juga kita berada. Sekian, itu sahaja daripada saya.